Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hamdalaka ya Allah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang berusaha Ketua Jabatan Pengajian Melayu Cik Samsudin bin Abu Bakar, Ketua Unit Pusat Sumber Cik Nurul Azmi, Barisan Juri Pertandingan Puan Hajah Norehan Muhammad, Dr. Nazri Zanuddin, para pensyarah, hadirin, khususnya para pelajar yang saya kasihi sekalian. Syukur kehadrat Ilahi, dengan limpah kurnianya kita dapat bersama-sama dalam satu program yang dinamakan Puisi Tiang Lampu. Biasanya puisi tiang lampu ini sejarahnya malam-malam, dibuat di tengah padang sana di bawah cahaya neon. Tapi hari ini di dalam dewan, berbeza sikit. Semuanya adalah diakibatkan oleh pandemik COVID. Jadi saudara-saudari yang saya hormati sekalian, program ini merupakan program tahunan unit perpustakaan yang dahulunya telah diinitiate oleh Dr. Nazri semasa beliau menjadi ketua unit pusat sumber, dan telah berlangsung selama 4 tahun sejak tahun 2017. Dan pada tahun berkenaan juga, seingat saya lah, sempena dengan bulan bahasa yang dianjurkan oleh Pengajian Melayu, saya menjadi juara. Yang penting saya mengalahkan Dr. Nazri. Dr. Nazri beliau adalah merupakan ahli dan sekarang jawatankuasa karyawan Perak. Maksudnya adalah merupakan satu persatuan yang menaungi sastrawan dalam negeri Perak. Dan pada baru-baru ini tokoh karyawan negeri Perak, kita kata tokoh sastra negeri Perak lah, telah meninggal dunia, iaitu yang dikenali sebagai Pak Malim, untuk mengingati atas jasa dan apakah sumbangan beliau kepada dunia sastra. Marilah kita sedekahkan bacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Jadi sempena bulan bahasa kebangsaan yang mana bermatlamatkan untuk memantapkan, memperkukuh dan mempamerkan jati diri serta citra bangsa, di samping untuk menguatkan rasa megah kita terhadap bahasa kebangsaan, bulan kebangsaan ini dapat mengerat dan juga memperkukuhkan perpaduan bangsa melalui bahasa kebangsaan, serta dapat kita menyemarakkan peranan bahasa kebangsaan sebagai tonggak dalam pembinaan negara bangsa kita. Jadi saudara-saudara yang dihormati sekalian, dengan penganjuran program ini, kita mengharapkan kita dapat mampu mencungkil bakat-bakat yang terpendam dan kreatif, dan nilai-nilai cinta akan bahasa Melayu ini akan dapat kita cungkil dalam kalangan warga IPG. Bukan ini saja, program ini juga diharapkan dapat melahirkan masyarakat yang amat menghayati dan menghargai karya-karya puisi. Dan secara tidak langsung dia akan memartabatkan ini khazanah kita, khazanah bahasa kita dan budaya kita ini. Jadi kita tidak sepatutnya membiarkan khazanah budaya ni seperti puisi yang kita maksudkan pada hari ini ditelan oleh zaman, kerana ia adalah merupakan satu warisan yang mana puisi ini bukan hanya di tanah Melayu ataupun di Malaysia, tetapi puisi ini sebenarnya menjadi tradisi seluruh sastrawan seluruh dunia.
Bahkan kalau di negeri Perak telah ada 3 siri kalau tidak saya, iaitu satu dipanggil sebagai puisi lagu rakyat antarabangsa ataupun ringkasnya dipanggil Pulara, yang telah bertapak awal-awalnya di Pulau Pangkor. Dan bila berlakunya pandemik ni, bila berlakunya berbagai-bagai perubahan, maka pada tahun ini sepatutnya nampaknya ditangguhkan. Jadi sebenarnya puisi adalah merupakan bukan saja kita yang mencipta puisi, tetapi seluruh dunia memang telah menjadi warisan nenek moyang seluruh dunia. Jadi kita amat berharap bahawa kita dapat mengorak langkah ke arah negara maju, tetapi kita tidak seharusnya diumpama seperti kacang melupakan kulit. Lepas tu kita melupakan, mengabaikan peninggalan warisan nenek moyang kita. Dan kita harap pelbagai pihak teguh memelihara khazanah ini, supaya anak watan di bumi tercinta ini dapat menyemarakkan semangat habis kapak berganti beliau. Ini satu perumpamaan. Jadi melalui program ini semua pihak akan dapat mengambil bahagian dan dapat bertukar-tukar pengalaman dan mengukuh ukhuwah antara mereka. Di samping itu, mungkin ada berbagai genre puisi yang akan diperdendangkan oleh para peserta dalam mendeklamasikan sajak ataupun puisi-puisi ini. Jadi kita akan dapat melihat bakat-bakat terpendam, dapat melihat minat dan kesungguhan saudara-saudara nanti dalam mendeklamasikan sajak. Saya sebenarnya berkaitan dengan puisi ini, ramai orang menulis untuk merakamkan basic knowledge mereka. Basic knowledge mereka ini adalah merupakan ilmu-ilmu yang tak ada pada orang lain. Pengalaman-pengalaman yang dialami tak ada dialami oleh orang lain, tetapi dirakamkan dalam bentuk-bentuk genre seperti yang kita buat pada hari ini, iaitu dalam bentuk puisi. Jadi ini adalah merupakan satu perkongsian. Dan perkongsian tersebut, pengucapan ataupun bahan-bahan yang dihasilkan, kalau tak dikompilasikan, ini saya buat satu contoh. Ini adalah merupakan satu antologi puisi, iaitu yang bertajuk Suara dari Laman Yang Hilang, yang diterbitkan pada tahun ini oleh seorang pensyarah, tapi dia dah berpindah ke IPG Pendidikan Teknik. Dan saya sempat menyumbang 2 puisi dalamnya. Dan pemuisi-pemuisi lain, penulis-penulis lain adalah dalam kalangan pegawai keselamatan, tukang sapu, kerani-kerani, dan bukannya siapa-siapa dalam kalangan penulis-penulis ini, tetapi dibimbing dan ditulis, akhirnya dapat menghasilkan sebuah buku seperti ini. Saya menjadi satu harapan kepada saya bahawa bagi yang khusus dalam meja bahasa pengajian Melayu, yang mungkin diselenggarakan bersama dengan unit perpustakaan Cik Nur Azmi, dapat membuat ataupun menghasilkan antologi seumpama ini. Pada 2017 kita mengadakan pertandingan dan Puan Hajiah Norehan telah mengkompilasikan dalam bentuk antologi yang bertajuk Dendang Bersayap 2. Dan di situ juga, kalau tuan-tuan tengok, ada beberapa karya pelajar dan pensyarah. Dan yang paling menariknya, antologi tersebut telah menjadi koleksi antarabangsa, yang mana kalau saudara nanti dapat berpeluang pergi ke Frankfurt, Jerman, betul ya Puan Hajiah ya? Koleksi tersebut telah berada di rak koleksi bahasa Melayu di Universiti Goethe di Frankfurt.
hasil-hasil seumpama ini, hasil-hasil seumpama yang saudara-saudari nanti compilekan nanti, jangan ingat bahawa dia hanya satu hasil yang kecil, tetapi ia bakal menjadi khazanah jika anda tidak ada lagi di bumi ini. Hasil-hasil anda, gaya-gaya pemikiran anda akan dikaji, akan ditelaah oleh pakar-pakar pada masa akan datang. Jadi untuk itu, rakamkanlah, tuliskanlah, coretkanlah dan gabungkan agar ia akan menjadi satu koleksi ataupun antologi seumpama ini. Dan untuk para pensyarah, kita mewajibkan paling kurang satu penerbitan bagi setahun. Jadi saya tahun ini dah ada 2 penerbitan. Walaupun saya menerbitkan 2 puisi yang saya letakkan dalam buku seumpama itu. Kita mahukan bahawa semua pensyarah melaksanakan aktiviti-aktiviti kesarjanaan. Penulisan ini adalah aktiviti kesarjanaan. Berkarya ini adalah aktiviti kesarjanaan yang kita terbitkan agar ia akan menjadi satu koleksi yang akan ditelaah, dikaji pada masa akan datang. Kepada para pelajar, kita ada satu contoh pelajar, Wan Nadia kalau tak silap, unit R. Sebelum beliau meninggalkan IPG, keluar untuk menjadi guru yang sepenuh masa, pada tahun lepas saja beliau telah menerbitkan 6 buah buku dan menjadi seorang pelajar yang rasanya setakat ini terbanyak menghasilkan buku siap dengan ISBN-nya dan ada di rak-rak, bukan saja di perpustakaan ini, bahkan di Perpustakaan Negara Malaysia di KL. Jadi tanamkan azam kepada anak-anak didik yang ada sekarang ni, para siswa yang ada di kampus, bagi yang tak dapat balik tu, bagi kampungnya yang berada di zon merah, maka jangan anda meluahkan perasaan marah dengan memecahkan pintu. Coretkan puisi-puisi. Coretkan puisi-puisi, kerana pada ketika itulah banyak idea, banyak nanti buah-buah fikiran yang boleh dihasilkan akan, kerana mungkin COVID ini akan berlaku pada masa ini saja. Pada masa akan datang tak ada COVID, tapi ia akan dijadikan bahan kajian oleh orang-orang yang akan datang. Jadi mungkin kita buat satu koleksi Dr. Nazri dan juga Cik Nur Azmi, cerita KJ Samsudin, puisi COVID, cerita COVID je pada koleksi antologi tersebut. Jadi mungkin ini menjadi satu bahan yang akan dikaji pada masa akan datang. Jadi dengan itu saya dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan acara Puisi Tiang Lampu 2020 IPG Kampus. Sekian, Assalamualaikum.